kerja-kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan romboklah mana-mana perkataan yang payah dipahami dari lidahku, yafqahu qawli, supaya ramai dapat faham kata-kataku. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Bila datang jumpa orang-orang munafik, mereka itu sanggup bersyahadah, sanggup bersaksi, sebut saksi dengan nama Allah, sesungguhnya wahai Muhammad, sesungguhnya Rasulullah, sesungguhnya adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah memang tahu ya Muhammad, memang kamu adalah rasul dia. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Di samping itu Allah juga bersaksi bahawa semua orang munafik pembohong semuanya. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka itu menggunakan sumpahan mereka itu sebagai perisai melindungi perut busuk mereka. Fasaddu an sabilillah, menyebabkan mereka sanggup menyekat orang lain daripada melalui laluan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang munafik ini orang-orang yang kerja sungguh-sungguh buruk kerja dan aktiviti mereka. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru. Punca manusia munafik ini ialah mereka itu beriman, yakin bahawa Rasulullah, thumma kafaru, tapi mereka dengan sukarela kufur balik. Fatubi'a 'ala qulubihim, menyebabkan aku terpaksa tutup atau pecah hati perut mereka. Fahum la yafqahun, akhirnya mereka sendiri tak faham apa yang berlaku dan bagaimana sunnah tindakan mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kamu nengok tubuh mereka, kamu rasa kagum dengan batang tubuh mereka, dengan suara mereka, dengan lagak mereka, dengan body language mereka, kita panggil sekarang. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim, bahkan kalau orang ini bercakap, kamu berasa nak dengar cakapan mereka, tetapi ka'annahum khushubun musannada. Hakikat sebenarnya orang munafik ini ibarat kayu yang disandar, tak lebih tak kurang daripada sebatang kayu, walaupun nampak gagah, tapi dia hanya disandar, bukan ada tenaga sendiri, bukan boleh buat apa-apa. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, orang ni menganggap sebarang lawangan kamu pada munafik adalah dituju pada mereka. Umul adu, orang inilah orang-orang yang dikira musuh bagi kamu. Fahdharhum, oleh itu beringatlah, takutlah kepada mereka. Qatalahumullah, mati dibunuhlah. Anna yufakun, bagaimana mengarutnya
dan bagaimana kau memacau yang fikir mereka. Sadaqallahu alazim. Surah yang kita baca hari ini surah baru lepas pada HP yang surah Al-Jumu'ah, yang biasanya surah 2 ni, surah Al-Jumu'ah yang kita baca minggu lepas dan masuk surah baru minggu ini, merupakan surah regu yang Nabi kita selalu guna untuk baca dalam sembahyang jahar, sembahyang baca derah macam maghrib, isya, subuh dan sembahyang Jumaat. Selalu Nabi kita guna kedua-dua surah ni untuk menjadi bacaan sembahyang. Ya, sebagaimana kita sebut semua bila Nabi baca Quran dalam sembahyang khususnya betul-betul Nabi berceramah, kerana makmum di belakang dia dengar satu persatu dan faham. Maklum sajalah mereka orang Arab, Quran juga bahasa Arab. Maka bila Nabi kita baca ayat dalam sembahyang, ayat apa saja pun, maka orang belakang dengar satu persatu. Dan bacaan Rasulullah adalah bacaan yang benar-benar memberi kepahaman, memberi taklimat kepada orang belakang. Para hadirin semua, belum pada kita masuk dalam surah baru ni, nak sebut sikit, iaitu sekarang ni lala ni kita duduk dalam awal bulan Rajab. Hari ni 3 bulan Rajab, hari Rabu, Khamis, Jumaat. Dan bulan Rajab ni dalam agama kita dikira bulan hurum, bulan haram. Benda ni tak ada dalam kalender orang manusia buat. Kena baik pun kalender orang Melayu, kalender orang Cina, kalender Eropah, kalender mana pun tak ada dalam senarai kalender kita ni bulan haram. Tapi dalam Islam Allah sebut dalam Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Al-ayat. Bulan ni Muhammad beritahu kepada orang ada 12 bulan dalam setahun. Benda ni aku buat sejak daripada perancangan nak buat langit bumi yang itu lagi, entah berapa juta tahun dulu. Aku siap dah bahawa langit bumi ni aku nak bagi 12 bulan. Dan kita pun pakai 12. Cuma kita orang Melayu ada bulan, kita orang Melayu itu bulan tak ada lain. Orang tua-tua dia ada bulan dia sendiri untuk nak cedur, nak nabur, nak gada tu dia ada bulan dia. Bulan 8, bulan 9 dia panggil. Bila letak benih padi atas tangan, bila ujuk alas ke langit, kalau golek turun, tu boleh nabur, dia kata dia. Tu cara dia. Tapi tak ada lah ni, kerana tidak ada kajian dan tidak ada perlindungan alam. Bila kita sekarang ni orang Melayu pakai 2 nak jadi dalam. Kita orang Islam sepatutnya pakai bulan Hijrah. Nak pakai bulan Masyihi tak ada apa, tapi huwiyah ataupun entiti kita ni, syakhsiah kita sepatutnya tak boleh tinggal Hijrah. Dan kita di Kelantan ni ambil sendiri buat pelancaran bulan Hijrah dulu, meresmikan. Dan rekod-rekod esko kerajaan Kelantan sekarang ni, minit esko guna tulis Jawi, nak berdekat Jawi tu dengan orang Islam. Kerana Jawi ni berhubung rapat dengan agama Islam. Kita guna alif botol, dan Jawi juga guna alif botol, tidak guna ABC. Yang keduanya, ambil sendiri bila sains dokumen kajian guna bulan Hijrah lah kita panggil. Jadi dalam bulan Hijrah ni ada bulan Rajab, yang hari ni baru masuk hari yang ketiga. Dengan sebab Rajab ni ditetapkan oleh Allah sendiri dalam masuk bulan haram. Bulan haram ada 4 bulan haram. Bulan haram lain, bulan Muharram lain. Bulan haram ni maknanya fala tazlimu fihi anfusakum. Oleh demikian, bila kamu duduk dalam bulan haram, maka kamu jangan anyaya diri kamu sendiri. Satu daripada agenda yang tetap oleh Allah dalam Quran, supaya kita duduk dalam bulan haram, bulan Rajab ni, kena beringat benar, patah sikit daripada melakukan maksiat. Kerana maksiat ni ialah anyaya diri sendiri. Curi ke, tak semayang ke, buat kena ke orang ke,
apa saja jenis maksiat, hakikatnya wa anyanya diri sendiri. Kerana bila kita buat maksiat, arti kita dedah diri dia kat api neraka. Diri kita kat api neraka. Diri kita ni bukan hak kita buat. Banyak orang tak memikir diri kita ni bukan hak kita buat, bukan hak mak kita buat, bukan hak ayah kita buat, bukan tu bidan buat. Kita terima amanah daripada Allah. Nasib baik kita keluar daripada kandungan ibu cukup lekat. Kaki, tangan, mulut, lidah. Kalau tak ada kaki, apakah tak ada? Tak ada doktor boleh buat. Habis tinggi sangat dia bawa kaki plastik. Tu je lah. Nak buat tak boleh. Kerana barang ni anugerah kurnia daripada Allah SWT. Oleh yang demikian, kita start daripada akhir balik, diminta jaga molek. Jangan jadi tubuhmu masuk neraka buat temu. Mencuri ke, aku semak aku. Mutak semaya, aku semak aku. Semua ni orang panggil buat nyanyi diri sendiri. Jadi dalam bulan Rajab ni diminta beringat benar supaya kita tidak buat maksiat. Bila manusia tidak buat maksiat, apa saja maksiat, dunia jadi aman. Kita tidur malam boleh tidur cenderung malam. Kenapa? Tak ada curi. Curi ni maksiat. Tak ada opok, tak ada sam, tak ada ini. Dunia akan jadi aman, damai, selesa. Dan benar-benar bumi ni sebuah tempat yang layak diduduki oleh manusia. Kalau masing-masing tidak maksiat. Ya duk sibuk curi, ya duk sibuk wapok, nyamuk, rasuah ni kan orang tak sedar bahawa dia adalah maksiat. Dan maksiat ni benda hak Tuhan larang, bukan hak kajian larang je. Kajian ni berapa sangat. Allah Ta'ala sendiri larang. Jadi dalam bulan Rajab ni program satu agenda langit kepada manusia di bumi untuk patah. Capur lagi tinggal 3 bulan hak lain. Dia 4 bulan dah setahun. Rajab sebulan. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan 4 bulan dah setahun ni kita diminta patah sungguh-sungguh jangan buat maksiat. Bila buat maksiat tak boleh rehat di rumah dia. BPR pun rehat di rumah dia. Orang panggil UPP tu UPR gapo unit yang dibuat oleh kerajaan habis duit beratus juta setahun cakap nak kawal manusia ni. Islam minta manusia sendiri kawal manusia. Tidak boleh. Boleh nak jatuh nombor 2, nombor 3. Kita sendiri tu kena jaga kita. Tebanmu tak jaga aku semat aku. Ini program langit yang disebut Islam membawa pada keamanan, Islam bawa pada kemajuan, Islam bawa pada keselamatan. Ini dah benda. Tak ada atas dunia ni demokrasi ke, sosialis ke, kebangsaan ke, komunis ke yang buat program tiap-tiap tahun untuk bulan keamanan, tak ada. Tapi dalam Islam ada 4 bulan dalam setahun untuk keamanan, untuk keselamatan, iaitu dia panggil bulan haram. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini sebab itu hasil daripada bulan haram ni, bulan patah, jangan dibuat menazalin hak ekonomi ke, hak akidah ke, hak muamalah ke, hak budaya ke. Semua sekali kita diminta puasa. Kita panggil puasa sunat, puasa bulan Rajab. Sepatutnya puasa 1 hari bulan itu lagi, hari Rabu lagi. Mana puasa dah alhamdulillah. Kalau tak puasa lagi, cobalah ajar diri puasa. Kerana puasa satu daripada cara yang cukup baik untuk kontrol diri sendiri. Tak payah mak pok kita jaga kita, tak payah polis duk perhati kita sendiri kontrol diri. Kerana bila kita puasa, paling tidak benda yang kita beri sangat ni tak payah nak buat. Manusia ni hak kena beri 3 perkara ya. Makan, minum, seks. 3 perkara ni tak payah ajar. Tahu jak kecil, benda fitrah kita panggil. Benda fitrah ni tak payah mak ajar, tak payah cikgu suruh. Orang reti belaka nak makan, nak minum, nak seks. Bila kita puasa, kita paksa diri kita tak boleh makan makanan kita sendiri siang. Balik ke rumah buka saji ada nasi, buka peti sejuk ada air sejuk. Kita nak gelitik gelenyah nak. Tapi Tuhan kata leh. Maka kita pun tak jadi makan. Kita boleh paksa diri sendiri tak bunuh harta kita sendiri. Jangankan harta orang, harta kita pun tak makan. Ini cukup baik untuk latih diri. Sejak daripada akhir balik sampai ketua, kita latih diri. Jangan makan, jangan minum, jangan makan, jangan minum, jangan makan, jangan minum. Daripada naik pajak sehingga sampai maghrib. Amalan tu boleh kita makan.
Kalau kita amal latihan ni, tadrib, sistem ni, maka manusia hidup dalam keadaan terkawal. Kalau kereta gomah ala ni dia ada alat kawalan. Kereta gomah tu kalau lane brake tu kurang sikit dia naik merah. Kereta gomah tak ada lah. Naik merah, air kurang sikit naik api merah. Gapo naik merah. Kereta ni kita gomah. Dia boleh beritahu awal lagi pada tuan dia, naik lampu merah ni arti ada tak kena atas kereta ni. Maka kita berhenti lah, patut baiki, patut berapa. Orang hok ada lampu merah ni, hok naik merah ni, orang gomah. Orang mukmin, kita panggil orang muttaqin, orang menjadi wali Allah apa semua sekali. Jadi kesimpulannya, ni kita duduk dalam awal bulan Rajab, diminta juga kita patah diri daripada semua benda-benda kita panggil maksiat. Duka cita ya. Ni dalam penulisan surat khabar baik, apa baik. Maksiat disebut. Kalau sebut surat khabar maksiat nak kita zina sekali. Dia kecil tu. Punya kenaan. Maksiat mana deraka. Tidak mesti zina je deraka ya. Zina, curi, rasuah. Itu hak dia luar, hak dia dalam fikiran pula malah lagi semayang, malah lagi Jumaat, malah maksiat berlaku. Cuma kecil besar, rendah tinggi kelas maksiat lagi. Jadi start insya-Allah bulan Rajab ni kita banyak patah, lebih lagi kita orang meniaga ke, kita orang politik ke, kita pegawai kerajaan ke, kita suri rumah ke, kita ketua keluarga rumah ke, banyak benda-benda orang panggil maksiat yang perlu kita latih, kita ajar, kita terbiar di dalam bulan Rajab ni melalui puasa sunat. So, yang kedua yang depan kita ni surah Munafik. Al-munafiqun idza ja'akal munafiqun. Al-munafiqun makna orang Melayu panggil orang munafik. Orang Kelantan panggil munafik, bahasa munafik. Dia bubu ain munafik. Munafik ni bahasa Arab digunakan oleh Quran, ambil daripada perkataan nafaq. An-nafaqu makna lubang. Lubang bahasa dua, lubang masuk, lubang keluar. Bawa pasir ni dia sarang dalam tanah, dia buat lubang. Beza bawa pasir dengan mata lain ni, bawa pasir dia ada dua lubang. Lubang masuk, lubang tubik. Dia masuk kot ni, kau nampak ada musuh kucing duk tunggu, kau orang tunggu, dia tubik kot lubang lain. Selamat dia. Orang munafik ni orang bahasa dua muka tak kan. Jumpa dengan sama dia kecek lagu lain. Jumpa dengan tak kena dengan dia kecek lagu lain. Jenis orang bawa pasir. Jenis bawa pasir ni Allah Ta'ala sebut munafik. Sejak dulu siapa akan lepas kemak pun jenis bawa pasir ni ramai atas dunia. Zaman Nabi pun ada dah. Terus zaman kita lah ni. Dua. Yang ketiga yang nak sebut juga iaitu satu pahaman yang melekat dalam kepala kita di zaman-zaman. Bila sebut orang munafik, itu orang Medina. Bila sebut orang kafir, orang Mekah. Ada sebuah tafsir yang biasa popular diguna di kapal-kapal. Kalau sebut al-munafiqun ai ahlul Madinah. Kalau sebut al-kafirun ai ahlul Makkah. Allah melekat dalam kepala kita orang munafik ni orang Medina, orang kafir, orang Mekah. Aku dah. Ni penyakit besar. Ni psikologi cukup bahaya. Allah Ta'ala guna al-munafiqun, lepas tu kita nak pandai-pandai tafsir orang Mekah, orang Medina, masalah kita. Tapi jangan sampai terpaku dalam kepala kita sebut orang munafik, ingat ke orang Medina zaman Nabi. Sebut kafir, ingat ke orang Mekah zaman Nabi. Hak zaman Nabi. Kalau lepas Nabi mati tu melerak maripah pada kita sini. Kita orang Melayu pun ada orang munafik, ada orang kafir, ada orang mukmin. Arab pun ada orang kafir, ada mukmin, ada munafik. Bangsa mana sekalipun ada munafik, ada mukmin, ada kafir. Itu para hadirin semua perkara yang kita kena ingat. Dan jangan berjadi kau sebut munafik gak orang kafir pun orang. Aku dah, muka aku orang Mekah pun dah, orang Medina pun dah. Ini terlalu amat pahami, tak amat bahaya yang perlu kita perhati benar-benar. Yang susah lagi ya. Al-munafiqun dari segi bahasa dia orang panggil isim wasaf. Isim dalam grammar Arab ada isim, ada fi'il, ada harf. Isim maknanya nama.
Allah Ta'ala guna al-munafiq, orang-orang yang munafik. Tak kira Arab, tak kira Melayu, tak kira bahasa apa sekalipun, kalau sifat dan perangai munafik yang ada pada satu orang, maka munafik tadi. Tak nanti tok peti waktu bertua, tak nanti tok guru kata lagu mana, kalau sifat yang ada pada munafik tu ada pada orang ni, ia munafik. Sepuluh juga kita baca tahu. Tuhan sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi kata terjemah ihdinas siratal mustaqim, wahai tunjuk, wahai Tuhan pimpinlah kami ke jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah kamu beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, tak mau jalan orang yang kamu marah, kamu murka. Waladdallin, tak mau jalan orang sesat. Banyak kan kita cepat sangat mulutnya maghdubi alaihim Yahudi, Ad-Dallin Nasara. Kita Yahudi pun tak, Nasara pun tak, kita orang Melayu terlepas belakang. Ini pun satu perangai juga. Jangan cepat mulut sangat. Kita sebagai tok guru, sebagai penceramah, sebagai jangan cepat mulut cak atas orang. Tuhan guna isim sifat. Al-maghdubi makna isim wasaf, isim maf'ul kita panggil. Ad-Dallin isim fa'il. Mana-mana orang yang bersifat dengan sifat yang supaya Yahudi, Yahudi lah kita pun walaupun Melayu. Mana-mana orang bersifat dengan sifat Nasara, Nasara lah kita walaupun kita orang Melayu. Arab baik, Melayu baik, serupa ya. Sifat tu. Sebab tu atas tubuh manusia ni Tuhan buat serupa belaka. Cina, Melayu, kafir, mukmin serupa belaka. Kaki, tangan, mulut dia serupa. Yang lain orang yang ada hak syurga dan neraka ni bukan sifat. Bukan kerana dia tu Cina maka masuk neraka. Tak. Aku orang Melayu tak masuk neraka, aku masuk syurga. Tak. Melayu, Cina, India, Yahudi, Nasara, Mak Saleh, Afrika, mereka lagi segitu berbada serupa Tuhan buat. Yang berlainan orang ni ialah sifat-sifat, perangai tabiat. Rajin kau, malah kau, tu sifat barang dalam, barang tak nampak tengok ni sifat. Sifat ni yang menyebabkan Arab tu ada mukmin, Arab ada hak munafik, ada hak kafir. Melayu juga ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Sifat. Jadi al-munafiqun pun isi sifat. Mana-mana orang yang bersifat dengan sifat munafik, munafik dah dia walaupun duduk Mekah sekali. Walaupun Cina duduk di mana, walaupun duduk di mana sekalipun, kalau dia sifat mukmin, maka mukminlah dia. Ini menurut tiga perkara yang sebut sebagai awal ni, sebagai muqaddimah bagi tafsir kita hari ni. Benda ni penting sangat ni. Tolong panjang-panjang tolong perlu luah lagi, insya-Allah kita terlepas daripada jadi munafik dan jadi kafir. Insya-Allah kita duduk atas mukmin. Dalam Quran ni ada surah munafik, ada surah mukmin, surah al-mu'minun dia panggil, qad aflahal mu'minun, dan ada surah kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi bila kita baca ni, kita hendaklah kita dulu bila kita baca idza ja'akal munafiquna qalu sampai akhir ni, sifat-sifat munafik ada ke tidak pada aku? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, cepat-cepat usaha. Satu daripada sifat munafik ialah nasyhadu innaka rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka rasulullah. Bila orang munafik jumpa dengan Muhammad, dia cepat-cepat bersyahadat, saksi Muhammad sesungguhnya Rasulullah. Innaka, sesungguhnya, la Rasulullah, la tu sesungguhnya pula. Sesungguhnya semua pi Muhammad Rasulullah. Orang munafik hati perut dia kata ke Nabi Muhammad ni tidak Rasulullah, sebab tu dia munafik. Tapi dari segi mulut gak bersembuh, tu biar mulut bersembuh mengaku bahawa Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala buka perut, wallahu yashhadu, aku juga nak saksi dia Muhammad. Orang tu saksi depan aku juga nak saksi. Saksi apa dia? Innal munafiqin lakadzib. Sesungguhnya buat munafik ni pawak belaka. Masalah saksi ni bagian dalam. Jadi hak dalam ni dalam perut kita tak ada orang tahu. Hak tahu kat kita dengan Tuhan. Jadi bila kita berkecek dengan orang, biar tentu hak kita koyak kat orang ni supaya dalam hati. Jangan hak dalam hati lagu lain. Hak kecek orang depan orang lagu lain, jangan. Kalau orang tahu pun Tuhan tahu. Akhirat kelak buka balik. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada ayat Quran yang buat ayat, "Hei Muhammad, beritahu pada orang ada siapa masanya satu hari
mulut lidah mu akan bersaksi atasmu sendiri, kaki bukan kulitmu apa namanya wajuluruhum, kulit kita, kulit manusia nak berkecek akhirat, kulit bulu roma kita, kaki, tangan, mulut, lidah, telinga, mata, semua akan bercakap-cakap. Dan kita tak ada peluang nak berdalih, tak ada dah. Hak boleh berdalih atas dunia lah ni, akhirat tu tak ada. Atas dunia ni Tuhan beri kepada kita ikhtiar untuk memilih jadi mukmin ke, jadi munafik ke, jadi kafir. Itu kita ada hak 100%. Hak mana pilih mukmin, dia selamat dunia akhirat. Hak mana pilih jadi munafik dan kafir, atas dunia selamatlah. Akhirat kelak masuk kubur, berjumpa geruh dia. Akhirat kelak Tuhan cabut permit ni, permit ikhtiar Tuhan cabut. Tak ada pedah dah. Ikhtiar atas dunia. Nak tentu syurga neraka atas dunia ni lah. Akhirat kelak tak ada tentu dah, muka balas berlaku tentu agak apa lagi. Jadi sebab tu akhirat kelak peluang nak berdalih, nak bakit pelaut tak boleh dah. Kerana akan habis dah fungsi, tak ada dah, kira ikhtiar tak ada dah. Sebab tu lah akhirat kelak kecil habis segala kaki tangan berida. Bukan Nabi kata bila mubah berderah lawak nabah, kenapa sebanyak mana makhluk hak dengar suaramu tu, kayu, batu, bukit, buka, pasir, laut, kayu darat, semua akan jadi saksi akhirat kelak. Jadi masalah jadi saksi akhirat kelak tak usah pelik lah. Kita kata jadi saksi warna kayu-kayu yang bukit, buka, pasir, gupuk ke apa. Kita lah ni, kita duduk tengok dah TV kita berkecek mulai Allah ni, baca Quran sedap pada kita. Kalau kita ambil waktu beli kaset tu, kaset sekepi tu, plastik ya, tak ada berapa plastik, kita mbah tak berapa, tak kata apa dia. Tapi kalau suruh dalam player dia tu kecek lah, bersyarah, ceramah, baca Quran, mengajar Quran, molek-molek pada kita kata lagu mana berkecek, tak betul. Tu setara orang yang bawa cerdik ya boleh buat kaset. Allah Ta'ala yang menjadi pucuk segala-gala sumber cerdik yang lebih lagi dia boleh buat. Muka dia ni alladhi khalaqa. Allah Ta'ala ni mula-mula dia kenal diri dia pada Nabi kita Muhammad, waktu Nabi Muhammad dalam gua lagi, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Aku ni Muhammad, jom buat segala benda atas dunia ni, dia buatnya aku. Tak usah kata lah orang tu buat rumah, orang ni buat gapo tu, buat lelak ya. Sebenarnya aku dan kita lah ni buat rumah tu, buat rumah ambil barang betul, ada dah. Buat ambil kayu ada dah. Buat besi keluli, besi ada dah. Ambil pasir ada dah. Campur air ada dah. Coba pasir tak ada, tak ada ni, air pun tak ada, sekeh pun boleh buat. Jadi benda-benda gini kena ingat molek. Oleh kerana Tuhan ni tukar. Al-Khaliqu pun dia, Al-Bari'u pun dia, Al-Musawwiru pun dia. Faham boleh hak ni, insya-Allah kita bertenang apa nama ni, dengar segala-gala ayat Quran. Jadi kesimpulannya Tuhan wayak atipu orang atas dunia ni Muhammad, mari depan masing-masing kecek molek belaka. Bahkan sebut innaka Rasulullah, mu ni Muhammad utusan Tuhan. Maka mu Muhammad berselga kan hak mai depanmu ni orang mukmin belaka sanggup saksi. Hakikatnya bawa Tuhan kata wallahu yashhadu innal munafiqina kadhibun. Allah saksi bahawa munafik ni bohong. Kita lagu mana? Amba baik, adik kakak baik. Kalau orang Arab masa Nabi pun ada hak munafik, ada hak muka dua, ada hak jenis bawa pasir. Kita hak hidup lepas pada 1400 tahun. Kita orang Melayu, orang Melayu Kelantan, Tok Lebah Kelantan, Tok Guru Kelantan, Ustaz Kelantan, Tok Imam di Kelantan, Tok Qadi di Kelantan, Tok Peti di Kelantan, Tok gapo lagi. Mesti kalau kita ni mukmin, kau munafik juga. Coba mendengung sekejap, aku ni duduk senaga mana? Senaga mukmin ke senaga munafik? Dan bila aku sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sengerti kau benda lidah kata ni serupa dengan lepu aku. Kalau tak betul, aku munafik. Walaupun tak ada siapa dari petua pada kita bahawa mamak kau ke munafik, tapi kita bila baca ayat-ayat begini terberhenti sekejap, boleh seminit ke 1 second ke, nak alah kita munafik ke aku ni. Kalau munafik, nasib baik tu yang panjang umur aku lagi, boleh bertaubat, boleh betul. Sebab itulah kita diajar fazkurullah zikran katsira. Ingat Tuhan ni banyak, biar banyak. Kita jadi orang politik, ingat Tuhan. Jadi ahli pegawai kerajaan, ingat Tuhan. Jadi cikgu kau, jadi DO kau, jadi ketua polis kau, ketua askar kau, dengan Tuhan jangan lupa. Kerana kita ni orangnya makhluk, tidak khaliq, tidak makhluk.
tak lari dah. Makhluk manusia tak lari dah. Tidak munafik ke mukmin, tidak mukmin kafir. Ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah. Orang-orang ni Muhammad guna sumpah dia sebagai perisai di depan Nabi Allah, ya Muhammad asyhadu annaka rasulullah. Bersumpah lagi sebut asyhadu. Asyhadu ni kita panggil naik saksi. Naik saksi ni sebenarnya aku buat ambil Tuhan buat saksi. Dia bila kita sebut asyhadu, arti kita kata depan, kita kata orang depan kita tu nama Saleh, kita yang sebut wallahi atau asyhadu. Arti kalau orang tak sokong aku pun aku nak ambil Tuhan Allah jadi penyokong aku. Itu makna asyhadu. Berat benda ni. Kalau kita ambil Muhammad buat saksi, kita ambil Timah buat saksi, kita ambil orang buat saksi orang. Tapi bila kita kata wallahi, artinya aku tak pakai, tak kira siapa, aku kira Tuhan sendiri jadi saksi. Tahu-tahu perutnya aku lain. Lagu mana jadi akhirat kita? Kalau kita berkecek dengan orang apa, bau tak ada orang berapa diri, akhirat kita ingat tak Tuhan akhirat kita. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah, benda tak serupa dengan apa kita kata. Akhirat kita Tuhan tak apa kita. Tak labu dengan Tuhan bersama mana? Fikir begitu sudahlah. Labu dengan Tuhan besar tak besarnya. Apa ni? Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahdah. Satu ayat menerang keadaan langit bumi satu hari nanti akan hancur lebur. Lebih pada tsunami lagi. Tsunami ni lokasi tempat-tempat tertentu je. Akhirat kelak bila mari dunia ni, bukit buka, langit bumi ditapu. Wa humilatil ardu wal jibalu, bumi dia bukit buka ni tapu sebelah tangan. Besar mana labu lengan, besar mana tangan. Jadi tangan ni lah kata apa orang hok munafik. Tak kira Melayu munafik, tak kira Arab munafik, tak kira tu Haji, tak kira tu Jahil, nak apa akhirat kelak. Fikir gitu semata ada seorang, barulah kita boleh perbetulkan syakhsiah kita. Tak ada dah atas dunia, tak ada kata orang yang boleh betul orang lain pada Islam. Dunia lain kerajaan mana pun dia buat kosong ya, awak lolok ya, ketua parti, ketua kerajaan, ketua persatuan dia sendiri tak buat. Innahum sa'ama in ittakhadhu aymanahum jannah. Orang ni guna sumpah dia sebagai perisai nak tutup. Perisai ni orang Melayu panggil hak orang tok lengah. Bila orang tetok jamin hari tu, orang perang jamin hari tu, lek tangan kanan ni pegang golok, lek kiri ni dia bubuh badan kulit biasanya belulai tersangguk gitu. Orang Melayu tak berapa guna perisai ni, dia guna labu lengan ya. Tukar silap kita belah mana pun dia guna labu lengan, kena tak kena. Perisai ni tak ada lah sejarah orang Melayu, tak ada pun. Tak apalah walau bagaimana kita guna perisai tu nak pelindung diri kita daripada senjata kan. Maka sumpah ni asyhadu berapa ni diguna sebagai perisai nak supaya orang tidak tuduh kita ni munafik. Itu dia punya pasal an sabilillah. Punya usaha dia ni menyebabkan dikenak dia pun tidak lalu ke jalan Allah, orang lain pun tak boleh. Orang hok nak turut Nabi Muhammad dia sekat juga. Padahal dia ni wayak dia munafik, wayak dia ni mukmin, mengucap apa semua sekali. Tapi dalam mainnya dia guna untuk sekat orang, menjadikan sumpah tu agak perisai saja. Innahum sa'a ma kanu ya'mal. Sesungguhnya orang ni tindakan yang paling buruk, paling bodoh. Kecek lagu lain, hati perut lagu lain. Mana boleh orang kecek tak serupa dengan hati perut. Tapi orang ni buat juga, tandakan kerja dia ni kerja jahat. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru. Ini Tuhan wayak satu psikologi kita panggil. Apa punca orang jadi munafik? Zaman Nabi pun ada orang munafik. Zaman kita juga pelik apa kalau ada munafik. Jawabnya kata dia Tuhan sendiri sebutnya bi annahum aman. Puncanya orang ni telah beriman. Orang hak munafik ni reti belaka, tahu belaka mu ni Nabi. Dengan sejarah mu waktu kecil, waktu mu beliau, waktu mu dewasa, perangai mu molek. Mu tak pernah buat benda tak molek di kampung. Waktu mu jahil tak erti apa pun mu molek dah. Lepas tu bila mu dilantik jadi Nabi, kau molek. Ucapan, pengajaran, tutur kata semua mencerminkan benda molek.
Sepatutnya tak ada hak munafik, hak kafir pun tak ada, munafik pun tak ada. Tapi dia sendiri pilih kafir pula. Molek-molek kafir jadi mukmin, pas pada mukmin jadi kafir pula. Kerana tu banyak lah. Yang pentingnya kerana Allah ni apa yang pentingnya diri. Dan kita semua tahu dalam kita baca minggu lepas bagaimana malam-malam tokoh-tokoh Mekah, Tok Gawa Mekah, Tok Mulu Mekah, MB Mekah, Esko Mekah, malam-malam ngedak dengar Nabi duk baca Quran waktu sembahyang tahajud. Dan Nabi sembahyang tahajud dia baca Quran. Pakat dengar ko hidup balik pisang, bupong pisang, hidup balik dapur dengar Nabi baca. Lepas tu bila cerah kan, tubik jumpa dengan saya, mari mana? Baru tahu rahsia masing-masing ngedak dengar, curi-curi dengar. Tak nak dengar sedap, nak dengar takut orang pun tahu. Ni seksanya, menderitanya jiwa orang kafir Mekah. Duduk rumah bosan nak dengar Muhammad ceramah pergi dengar kan jumpa orang kampung, nampak berdoa kita ni mengaji dengan Muhammad, jatuh maruah. Akhir sekali kita tahu dah orang, lama-lama sekali dua tak apa, lama-lama tahu Nathan ni kata Muhammad ni tak juga, malam-malam kita dengar dia ceramah. Jadi benda-benda gini. Jadi akhirnya orang ni jaga kepentingan diri, kafaru. Dia sanggup kafir dengan Nabi Muhammad setelah dia reti Nabi Muhammad ni bercakap betul. Benda yang Nabi Muhammad ni buat ni, cakap ni bagai sebenar, bagai betul. Kafir juga, lawan juga. Kenapa? Kepentingan diri. Tak boleh duit, tak boleh orang kampung tak jabat salam dengan aku, jabat salam dengan Muhammad. Orang kampung tak mari bawa hadiah pada aku bagi Muhammad. Ini pandai cari makan mana aku kalau tak ada. Maka dia rela tolak Nabi Muhammad asalkan poket dia berisi. Ini Fatubi ala qulubi. Tu yang kata dengan sebab dia asal reti dah mukmin, lepas tu kafir balik, maka aku pun tak duduk saja. Tu yang kata aku cok hati perut mereka. Tubi ala cok. Cok ni kalau kita buh duit dalam sapu kita nak kirim pos, buh duit ke, buh cek ke, buh apa kita cok luar tu. Arti bagian dalam tak ditutupin, bagian luar tak boleh masuk. Adik kakak wagi sapu berisi duit, dia berjabat pos, kerana pos tu cok luar supaya duit dalam tak ditutupin, dan supaya benda lain nak tambah tak boleh dah, cok dah. Begitu juga bila Tuhan kafirkan manusia, setelah manusia pilih kafir walaupun tahu dah mukmin, maka dalil wujud belah mana comel luar apa tak boleh masuk dah dalam hati orang kata. Dia hak kafir luar tak boleh tubik dah. Ini satu bala besar, satu seksa besar, azab besar bila Allah Ta'ala cop hati perut manusia setelah manusia sendiri nak ke kufur. Artinya orang kufur Nabi Muhammad ni bukan dia tuduh Nabi Muhammad salah. Kau tahu dah kau betul, kau Muhammad kata ni betul, tapi masalah pentingnya diri. Pentingnya diri lawan juga Tuhan pecok. Ismail ajak kau minta air tawar, kau jangan harap pakai keju. Jok jamiah itu pak lo ni pun sekarang pak kemak pun sistem ni berlaku. Engkau Tuhan tolong berlaku. Tuhan zaman Nabi itu Tuhan tu juga pak dan perangai hok dia buat kat orang Mekah, perangai tu juga dia buat kat orang Melayu. Dengar sikit. Jadi atas kita berlaku. Fahum la yafqahun. Siapa kau pikat fahum la yafqahun. Dalam Quran ni ada guna perkataan la yafqahu, dia sekali-sekali dia guna la ya'lamun. Beza di antara la ya'lamu dengan la yafqahu. Orang munafik ni siapa kau pikat tak faham. La yafqahu tak faham. La yash'urun, kadang-kadang dia guna la yash'urun. La yash'urun, la yafqahun, la ya'lamun. La ya'lamu maknanya tak reti. La yafqahu maknanya tak faham. La yash'urun maknanya tak ada rasa. Ada masa la yash'urun, orang tak ada rasa. Bagaimana orang kena kosta pecah belah ni, kaki dia sudah tidak ada rasa, jijuk atas api pun tak berasa panas, jijuk atas temeka pun tidak berasa luka, tidak berasa. Ini bahaya besar. Orang juga ada masa kok tak ada rasa, halal haram tak ada berasa apa, sunat makruh wajib haram tak ada berasa apa. Buat ni orang jadi kosta, penyakit hati perut dia sudah dia kena kosta, tak reti gerung kau neraka, tak reti nak kau syurga. Ini bala besar menipu manusia. Dan orang lagu ni biasanya mati tak tobat. Nak tobat berapa tobat ni bila kita berasa benda tu salah, bila kita sendiri tu
tak puasa salah, puasa betul, nak tabak apa dia? Ini bahaya. Bila berjumpa dengan Tuhan kan, ya Allah Tuhanku minta hidup semula lah, nak balik semula kata baru, nak pergi dengan semula ceramah ni. Tuhan mana aku Tuhan tidak gong, tidak budak muda. Dan inilah tujuan kita belajar Quran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'adu fahdharhum. Tuan panjang lagi cerita orang munafik supaya orang boleh mudah cek, supaya kita mudah cek orang munafik. Dia orang juga mudah cek kalau kita ni munafik. Wa idza ra'aitam tu'jibuka ajsam. Ya Muhammad, kalau mu tengok rupa dia, Allah berasa kagum dengan tubuh segok molek, pakaian bersih molek, tutur kata teratur molek. Dari segi body language kita panggil dia ni cukup mengagumkan. Dia munafik tapi cakapan dia terpengaruh, pakaian dia terpengaruh, gerak-geri dia nampak teratur molek. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau mu tengok dia, maka tubuh badan mereka kagum padamu. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Bahkan kalau dia bercakap pun orang dengar, orang berasa nak dengar cakapan dia. Tapi hakikatnya ka'annahum khushubun musannadah. Hakikatnya dia ni ibarat batang kayu yang disandar. Cara Tuhan buat misal, kadang-kadang kita tak sapa nak fikir. Orang munafik ni walau kecil sedap pakar molek, kalau hak serban juga kemah molek serban, kalau berjanggut juga Allah Tuhan punya tahu, kalau sijil juga jauh dia banyak sijil dia pada kita. Tapi munafik betul-betul orang ni ibarat batang kayu yang disandar. Katalah kita ambil dia berapa 4 kali ni kau berapa, dia cengah sandar dinding kayu cengah. Dari segi kalau kayu waktu duduk pohon lagi boleh jadi dia semakin besar. Kalau jenis kayu bahasa buah boleh tubik buah. Kalau hak jenis kalau tempoh tahu rumah gerung kita, kalau kayu tu duduk di pokok lagi tak tebal lagi. Tapi bila kayu sudah digergaji sandar dinding, yang buat apa? Daun tak ada, bunga pun tak, wisik buah jauh sekali. Orang munafik ni jenis batang kayu kering sandar, nampak yang gerung cacat. Hakikatnya nyandang orang lain, nyandang kat orang lain, nyandang ke dinding, nyandang ke batang kayu. Dia tak ada daya upaya, hanya bergantung di atas tempat dia menyandar. Ke tempat menyandar tu kukuh dia tempat kalau utuh dinding utuh dengan dia. Orang munafik gitu juga, dia bergantung dengan duit, bergantung dengan pangkat, bergantung dengan bercakap besar apa semua sekali. Hakikatnya kalau duit dia berapa ni kena curi, kena berapa kau dia kena salah berapa kau habisnya dia. Di atas dunia ni kita tengok presiden negara, perdana menteri negara, ketua polis negara nampak gagah dengan bintang, dengan head dia, dengan tabik dia, dengan bendera kereta dia. Tapi ada masa presiden negara kena heret ke mahkamah. Bahkan bintang dia tempat ke mahkamah. Bahkan gapo orang panggil lagi pakak dia sampai ke mahkamah. Jadi kita duduk tadinya jangan bergantung atas benda, jangan bergantung atas dinding. Biar kita sendiri berdiri, kata kita sendiri berakhlak molek. Ketika tu marilah ribut belah mana tu belah mana kita akhlak kita molek, insya-Allah selamat. Dengan bergantung dengan barang hok buat-buatan. Kalau bergantung dengan barang buatan, selagi barang tu ada. Daripada sekitar kita ni ramai ketua-ketua negara kena seret di mahkamah, kena guling, kena berapa. Kerana hanya bergantung di atas benda-benda, tidak bergantung atas akidah. Sebab tu dalam Quran sebut apa nama ni, al-urwatil wusqa. Gapo dia panggil ayat al-urwatil wusqa. Tuhan misal iman kita kena bergantung kat aku. Kerana aku ni kalau kelekuh yang kukuh. Kalau adik kakak pergi JT kapal ni, biasanya kapal besar-besar tu dia nak berhenti, dia lepas tali ke darat ni, orang darat ni ambil ikat, ditunggu. Ikat ni tunggu ni mari ombak belah mana pun insya-Allah kapal tak anyuk ke laut. Kenapa? Ikat dikupak yang kukuh. Hok bahasa kelekuh kau, hok bahasa tiang pendek kau.
Bila kita orang Islam ni bergantung dengan tauhid, bergantung dengan Allah, orang nak buat lagu mana pun iman kita tak cabut. Bui duit kau, ugut nak bedil kau, ugut nak berapa pun, habis tinggi sangat orang boleh bunuh, tapi iman orang tak boleh bunuh. Bunuh tubuh boleh ya, tapi demo pun mati juga, tak dapat kawan, tidak kawan mati. Demo bunuh kawan, matilah kawan, tapi iman kawan tak cabut. Ya demonya mati juga, tidak kata demo bunuh kawan ni demo tak mati, dah mati juga. Hati kau tu akhirat kelak, dia pun tapak kaki kawan. Ni bila kita pegang lagu ni, kita pegang ibarat al-urwatil wusqa, kelekuh yang kukuh. Pernah Tuhan sebut wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Muhir manusia guna bergantung dengan tali Allah, bergantung dengan tali Allah. Tali Allah maknanya Islam, Quran, Islam, agama Islam, tunduk belaka. Sebagaimana kita kena bila duduk laut, mari gelombang, mari ombak, mari tsunami, kalau ada tempat kita bergantung, nak tali kita bergantung, dia bergantung diholok oleh helikopter, diholok oleh kapal besar. InsyaAllah gelombang sama, tsunami sama pun kita selamat, kerana kita bergantung dengan tali. Gantung kita sini, ujung sini kat kita pegang, ujung di sana tu heli duk pegang kapal besar. Lelah ni agama kita ni, kita duk gantung dengan Nabi Muhammad, ibarat tali. Ujung di sana Nabi Muhammad pegang, ujung di sini kita pegang, selamat kita. Nak pergi jauh mana Nabi Muhammad pergi lah. Lah ni 1400 tahun dah. Kalau kita kira kilometer, agak 1400 kilometer Nabi Muhammad jauh. Tak apa, dia pergi lah, dia jauh je lah, tapi ujung di sini kita pegang. Hak akidahnya, hak ekonominya, hak budayanya, hak sosialnya, hak apa pun kita gantung di ujung tali yang ujung di sana tu Nabi Muhammad pegang. Jangan jadi kita gantung ujung sini, di sana syaitan pegang, celaka besar. Jadi nak tahu syaitan ke tidak, kita padu dengan Quran. Kerana Quran ni insya-Allah orang tak boleh buat. Berapa puluh kali, berapa ribu kali dah usul bakar Quran, tulis Quran salah, tafsir salah. Tapi bila kita baca Quran, kita baca faham keadaan Quran. Nak tafsir salah bila aku tak tahu. Nak bakar Quran, bakar bil muka aku hafal dah. Kalau lepu aku ni tak boleh bakar. Ini cara kita orang Islam megang yang menyebabkan bawah mana kerana lelah ni Amerika duk sokong Israel bedil orang Islam di Gaza, Palestin, bedil orang Islam di Lebanon. Barang tak masuk akal. Orang dia sendiri pun marah juga ke dia berani. Dia duduk beli rumah kapun. Bukan perang tanah buat putus rumah kapun. Kalau nak perang mau putus askar, mau putus kem askar baru panggil perang. Ni putus rumah kapun, putus getok, putus jambatan. Ni kerja jahat. Tapi dah Amerika sokong. Amerika ni kepala pengak juga. Jadi boleh mikir para hadirin semua, kita Amerika ke Rusia ke biar. Yang pentingnya Allah hidup di mana, Nabi Muhammad hidup di mana. Duduk balik Amerika ke, duduk balik Yahudi ke, duduk kedua. Kerana Amerika, Yahudi masuk di bawah al-maghdubi alaihim dan masuk di bawah al-dhalim. Hak betulnya ialah alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Pegang hak tu so guling galak betam lerak pun insya-Allah selamat akhirat. Kalau tak selamat di dunia pun, dalam kubur selamat, akhirat selamat. Dari dunia ni tidak berhenti sekali berkubur ya dah. Dalam kubur dunia juga, dunia kubur. Akhirat pada masyarakat pun dunia juga, dunia pada masyarakat. Siapa di syurga neraka lah bahawa khalidina fiha abada. Khalidin, kekal dalam syurga neraka. Bukan senang benar macam je lah. Nak masuk syurga ni bukan benar muruh. Yahsabuna kulla sayhatin alaih. Tuhan kata orang ni aku misal dengan kayu, batang kayu. Tapi batang kayu pun sebatang kayu uti, Tuhan kata. Bahasa batang kayu hidup, iaitu kalau turun dari langit ayat-ayat yang disebut hak munafik, dia kata aku dah tu. Ni batang kayu, bahasa batang kayu hidup, reti sangat. Kalau orang sini-sini dia reti. Kalau turun ayat dari langit, aku buat turun dari langit cerita hak munafik, dia kata aku dah tu, aku dah. Orang panggil Melayu panggil siapa dia makan apa? Nakal kat getah. Gapo orang Melayu panggil kat getah ke? Mana kalau gapo pun dia kata kat aku dah tu. Orang tak kata ke dia tapi dia berasa kata ke dia. Makan lada, dapat dia makan lada pedah. Tak boleh wayak cerita-cerita sakut supaya dengan dia kata kat aku dah tu, kata kat aku dah tu. Orang tak kata ke dia tapi dia makan lada, dia berasa pedah.
Begitu dalam Quran sebut yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang ni anggap sebagai jeritan, sebagai laungan, sebagai terjun daripada langit. Dia selalu dia berasa diri dia. Kalau cerita dalam buku-buku Melayu hari itu, orang curi asa riwayat Harun Rashid. Bila riwayat Harun Rashid pergi ceram apa ni, baca khutbah di jemaah di masjid. Dia kata orang curi asa tahu dah tu ada bulu tapan. Tak ada pasal-pasal dia gagal atas kepala dia. Padahal aku dia senyap apa salah, tapi tak sedap duduk muka dia curi mati. Dia curi mati dia berasa nak buang ke akak. Ya lah nak tanya curi. Cerita-cerita begitu perlu kita baca bagi menambahkan maklumat untuk kita, dan kita boleh mengelak diri daripada tempat-tempat yang salah. Humul adu, dia kata inilah musuhnya. Hum al-adu, humul adu, inilah orang yang musuh. Muhammad kalau tak kenal siapa dia musuh, apa dia gapo, aku dah ayat inilah orang yang musuh, iaitu orang yang beriman. Pada beriman dengan sebab berasa tak kena ngati dia kafir. Pada itu sudahlah kafir, yasaddu an sabilillah, sekat orang pula daripada mengikuti jalan Allah. Fahdharhum, hendaklah kamu hati-hati. Nak berjumpa dengan dia, berjumpa tapi kena hati-hati. Nak ajak balik rumah pun ajak, tapi kena hati-hati. Nak kira bercara berapa dengan dia, kira dia, tapi hati-hatilah. Jangan tidurlah perut, kita panggil. Qatalahumullah, mati bunuh orang cakap. Qatalahumullah, terjemah betulnya Allah Ta'ala lah cicang orang ni. Allah Ta'ala cicang orang ni. Allah Ta'ala sendiri kata qatalahumullah, aku bunuh orang ni. Di bahasa Kelantan terjemahnya bahasa mati bunuh. Orang Kelantan ni pandai kena benda gitu kan, mati dibunuh. Orang ni orang bahasa gini mati bunuh. Dan satu cerita masyhur, di Mekah ada seorang nama Sa'ad bin Mu'az. Di Mekah ada seorang nama Umayyah bin Khalaf. Demo dua ni masa kafir dulu, masa belum ada Islam hari ni, gila berhenti. Kalau Sa'ad Mu'ad daripada Madinah ni mai ke Mekah, berhenti Umayyah lah. Kalau Umayyah duduk Mekah negeri lah ke Madinah, berhenti Sa'ad lah. Kawan baik. Bila Islam hari, Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, ketika Allah Ta'ala, Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Dia ni ketua kampung, ketua kabilah, orang dihormati. Bila mari ke Mekah, Sa'ad ni bila mari ke Mekah, walaupun saya dia tu masih kafir lagi, dia berhenti di rumah. Sa'ad ni, Sa'ad Islam di Madinah ni mari di Mekah, berhenti di rumah Umayyah bin Khalaf. Saya nama sebab malam ni Dr. Mahathir nak mari, orang mahu kamu apa pergi Pak Dr. Kawan buat ni ada contoh, dia tak mengaji sejarah Islam. Sejarah hantu Haji Pak bin Yahu sangat. Kemudian sekali lagi, Sa'ad bin Mu'ad yang sudah Islam dah ni, bila mari ke Mekah, dia berhenti rumah saya, dia masih kafir lagi, Umayyah bin Khalaf. Baik, dia orang menego. Siapa masa dia kata Umayyah, tengok kat nampak masa luar sikit, aku nak pergi tawaf Baitullah. Katanya Sa'ad ni kepada Umayyah, dengan sebab dia orang Mekah, dia orang toke korporat besar, dia kata Umayyah, aku berasa nak pergi tawaf Baitullah. Tengok kat nampak luar sikit orang. Siapa tahu Umayyah tu yang rumah Mekah ni bawa air dia Sa'ad pergi tawaf, jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni ketua parti KP. Abu Jahal kata siapa dia? Itu Umayyah. Siapa dia? Saya duduk sekali dengan dia. Kata saya aku Sa'ad bin Mu'ad di Madinah. Dia kata sedap dia ni, mai dia tawaf depan. Dia sokong Muhammad apa mari sini dia tawaf. Marah dia berang. Dia katanya Umayyah ni kata jangan tak biarlah. Tak usah kata apa lah, enggak sayang aku. Sa'ad bin Mu'ad tak sedap duduk sini. Dia kata nak marah-marah tapi mu kena ingat, kalau mau marah kat aku sebutir-butir gandum tak boleh mari kalau duduk Madinah. Dia guna ekonomi, apa yang kepungnya ekonomi dia. Sa'ad bin Mu'ad dengan sebab dia orang Madinah, tokoh besar,
sebanyak mana makanan berapa makanan Mekah ni semua import belaka. Gua Mekah ni padang pasir kering garing, tak ada apa sekarang. Nak makan buah, gandum, beras, kedelai, bulu, berapa pun lalu ke Medina belaka. Mari daripada Syam, Palestin, Syria, apa semua sekali, Lebanon. Dia kata mu nak marah-marah tapi mu kena ingat. Mu tak boleh makan sebutir beras atas apa ke Medina, ke Mekah ni kalau aku sekat di Medina. Senyap. Sudah begitu, saat ni bayar secara senyap-senyap kepada Umayyah. Dia kata Umayyah, kalau kita bersaing ni bersaing, tapi kalau nak wayak kamu sepatut. Nabi Muhammad wayak, dia akan bunuh. Saat ni wayak, Muhammad akan bunuh. Dia kata mana ni? Dia tak tahu tadi mana. Umayyah kata, aku takut tu Muhammad tak kecek pelawak, kata dia. Pulau Umayyah tak kecek pelawak, kata dia. Sudah dia. Dengan keadaan dia yakin Nabi Muhammad tak kecek pelawak pun kafir juga dia tak Muhammad. Ni manusia. Panjang lagi cerita mana putih sekatu je. Itu dia. Dia mana panjang nak penuh nak sudah cari sendiri lah cerita. Mana manusia atas dunia ni. Walaupun dia yakin benda Islam ni betul, tolak situ juga. Kan orang ni boleh AP, orang ni boleh subsidi lah, boleh berapa. Ni keturunan Umayyah ni. Umayyah ni bakut tu. Allah qatalahumullah, mati dibunuh lah ni. Anna yufakun, belah mana dia boleh karau otak dia mengarut macam-macam karut cakap. Anna yufakun, belah mana lawan ni fikir lagu mana, karau lagu mana, macam-macam pesing mengarut macam-macam. Ini cara Tuhan nyupuh. Qatalahumullah, mati bunuh kan. Dalam setahun dua hari tu ambo dia sebut gedebe. Tuhan ni Al-Jabbaru Al-Mutakabbir. Dalam dua sifat Al-Jabbar Al-Mutakabbir bermakna gedebe. Pakak marah belaka. Dia mau kata, ambo kata nak marah tu marah, tapi kawan kecek Kelantan. Kawan nak ajar Kelantan lebih nak ajar walai dulu. Biar orang Kelantan reti belaka, orang Kelantan pula jadi tok guru pula. Pergi Kuala Lumpur jam meniaga pun jadi tok guru. Jadi meniaga, jadi jaga, apa jadi menteri ke apa, jadi faham molek. Tuhan ni dalam banyak-banyak sifat dia gedebe. Tak dengar bohong orang. Al-Mutakabbir gedebe. Kalau kata sombong boleh juga, al-mutakabbir mak takabur sombong, tapi tak berapa menyengat bagi orang kata sombong. Sombong orang tak takut sombong, orang lebih orang takut. Jadi Tuhan ni dia waktu bersifat dia al-jabbar mutakabbir, dia semua gerung. Dia hok mana di antara dua perkataan takabur dengan gedebe mana gerung? Gerung gedebe. Sebab tu kalau bunga Tuhan kawan ni gedebe tak nak kata. Sibuk sang Allah ke murtad ni senyap. Murtad tak si lawan. Pok Umayyah bin Khalaf berlaku. Anna ya berlaku tepis kata dia sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita doa lah. Kita doa hari ni tambah kita. Lain pada doa atas dasar Menteri Dalam Negeri membiarkan orang dia tuduh anak ambo dalam ISN sebagai ketua pengganas Malaysia. Kita doa lagi supaya Allah Ta'ala balas kepada orang khianat kepada orang Islam di Syam, di Palestin, di Gaza dan di Lebanon pada sekarang. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah, dengar radio dengan TV bagaimana ganasnya Israel bunuh orang, putus rumah apa semua sekali. Jadi kita doa lah lagi jemaah begini dia bulan Rajab begini ni, mudah-mudahan dengan berkat bulan Rajab, dengan berkat hari Jumaat Allah Ta'ala akan makbul doa kita beri. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana واستر عيوبنا ولا تشمت بنا أعداءنا ولا تسب بنا أصدقاءنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا دمرته
ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن خان ديننا، اللهم عليك بمن هتك حرمتنا، اللهم رد كيدهم على نحورهم، اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة يدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وعبادك في العراق، اللهم إن عبادك وإماءك في لبنان قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم، اللهم فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والهنود الوثنيين. اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي العراق وفي لبنان قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم، اللهم فاحفظهم في حفظك واكلأهم في كلائك، اللهم باعد بينهم وبين شرار خلقك كما باعدت بين المشرق والمغرب، ورد اللهم كيد الأعداء على نحورهم. Wahai Tuhan, kamu yang menjadikan kami dan kamu juga yang menjadikan Menteri Keselamatan Negeri dalam Badui, yang menjadikan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara Abdul Halim Abdul Hamid, kamu juga yang menjadikan Yusuf bin Ahmad Pengarah Penyidik PLKK. Allahumma inni ya Allah ya Tuhanku, tolong lembutkan hati mereka supaya kamu lepaskan tahanan ISA, terutamanya anak aku sendiri ni Adli, lepaskan mereka atau bawa mereka mahkamah, ataupun kamu keraskan hati perut mereka supaya jadi batu tapak sampai mati. Allahumma rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jid wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa min Allah biqalbin salim. Wahai Tuhan, kami yakin satu hari nanti kami akan kumpul semua manusia di muka dunia tanpa mengira bangsa, bahasa, budaya di pada masyarakat. Ketika itu wahai Tuhan, kami akan kumpullah kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Takbir.